wabarakatuh. Nama saya Nurul Zulhijjah binti Razid, S56420. Saya akan membentangkan pengenalan mengenai dasar pertahanan antara negara Malaysia dan Amerika Syarikat. Dasar pertahanan Malaysia. Negara Malaysia telah membangunkan satu dasar yang bertujuan untuk melindungi keselamatan serta mempertahankan kedaulatan negara. Seterusnya, gambar 1 menunjukkan susun atur tentang dasar pertahanan negara yang telah memfokuskan tentang kepentingan strategik, prinsip pertahanan dan konsep pertahanan di negara Malaysia. Di bawah prinsip pertahanan terdapat 3 prinsip di mana ianya pertama, prinsip pertahanan self-reliance, prinsip kerjasama serantau regional cooperation dan prinsip bantuan luar foreign aid. Dalam dokumen Dasar Pertahanan Negara yang mana telah menjadi garis panduan pembangunan dasar dan pertahanan di negara, serta ianya juga telah menyatakan tentang aspek yang kepentingannya strategik untuk negara. Oleh itu, salah satu kepentingannya adalah kawasan yang terdekat dengan yang melibatkan kawasan yang berdekatan dengan wilayah daratan, perairan negara, ruang angkasa dan lain-lain. Oleh itu, keupayaan Angkatan Tentera Malaysia ATM telah dipertingkatkan supaya dapat menjalankan tanggungjawab untuk pertahankan negara bukan sahaja dari aspek daya tempur dalam perang, bahkan juga melibatkan berbagai aspek yang lain. Manakala dasar pertahanan Amerika Syarikat pula, strategi pertahanan nasional negara Amerika Syarikat telah mengakui bahawa persekitaran keselamatan global negara tersebut semakin kompleks. Namun, cabaran utama yang mengganggu kemakmuran dan keselamatan negara Amerika Syarikat ini adalah munculnya persaingan jangka masa yang panjang dan strategik oleh apa yang telah diklasifikasikan oleh strategi keselamatan negara sebagai kuasa yang penyemak. Tetapi, terdapat juga cabaran untuk kelebihan ketenteraan Amerika Syarikat adalah mewakili perubahan lain dalam persekitaran keselamatan global. Dasar Pertahanan Nasional Malaysia iaitu Dasar Keselamatan Negara DKN adalah satu dasar payung atau teras mengenai keselamatan negara yang komprehensif bertujuan untuk mengekal, melindungi dan mempertahankan nilai-nilai teras negara dalam memastikan kelangsungan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka, aman, selamat dan berdaulat. Malaysia juga berada di kedudukan strategik iaitu di tengah-tengah rantau Asia Tenggara. Malaysia juga terletak di laluan perkapalan utama dunia iaitu Selat Melaka dan Laut Cina Selatan yang sering menjadi perhatian kuasa-kuasa yang berkepentingan. Kedudukan geografi ini mempengaruhi hubungan dua hala dan pelbagai hala Malaysia dengan negara-negara serantau dan antarabangsa dalam aspek kepentingan politik, sosioekonomi, keselamatan budaya, pertahanan dan sebagainya. Selain itu, keselamatan Malaysia juga banyak dipengaruhi oleh geopolitik serantau dan antarabangsa. Malaysia menganggap pertahanan kepentingan nasional sebagai asas kepada kedaulatannya dan kemerdekaan. Sejajar dengan objektif utama Dasar Pertahanan Nasional adalah perlindungan dan pertahanan kepentingan dan wilayah Malaysia dari dalam negeri dan ancaman luaran. Kepentingan geografi Malaysia terbahagi kepada yang berikut iaitu kawasan teras, kepentingan ekonomi luar pesisir dan jalan air dan ruang udara yang strategik. Kawasan teras merangkumi daratan Malaysia, semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, perairan wilayahnya dan ruang udara di atasnya. Kawasan-kawasan ini mesti sepenuhnya dilindungi dan dipertahankan sebaik mungkin dari kemampuan Malaysia daripada ancaman luar. Malaysia mesti mempunyai kemampuan pertahanan untuk memastikan kawasan utamanya berada kepentingan nasional dipertahankan dengan segala cara yang mungkin. Ia juga perlu mempertahankan dan meningkatkan keupayaannya untuk mempertahankan kedaulatan di atas wilayah darat dan maritimnya termasuk Zon Ekonomi Eksklusif iaitu EEZ, landasan benua dan semua jalur komunikasi laut yang strategik dan ruang udara. Oleh itu, pembangunan Angkatan Tentera Malaysia harus berdasarkan pertahanan ketiga-tiganya kawasan-kawasan pertahanan negara. Bagaimanapun, melampaui persiapan untuk konflik akhirnya adalah menjamin kedaulatan dan kemerdekaan yang memberikan pemangkin kepada negara pembangunan.
Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat bahagian eksekutif Kerajaan Persekutuan Amerika Syarikat yang bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan negara dan mengawasi tentera Amerika Syarikat yang berpusat di Pentagon. Ia juga merangkumi Panglima Gabungan, Jabatan Tentera Darat Amerika Syarikat, Tentera Laut Amerika Syarikat dan Tentera Udara Amerika Syarikat, serta banyak juga agensi pertahanan dan perkhidmatan bersekutu. Amerika Syarikat mempunyai jabatan perang iaitu sehingga tahun 1947 salah satu jawatan Presiden Kabinet adalah Setiausaha Perang yang mengetuai jabatan perang. Presiden Harry Truman menamakan mereka sebagai Setiausaha Pertahanan dan Jabatan Pertahanan. Hal ini merupakan suatu petanda perubahan zaman di mana perang paling yang merosakkan pada zaman moden iaitu Perang Dunia Kedua yang telah berakhir 2 tahun dan disitulah senjata nuklear diperkenalkan. Dasar pertahanan Amerika Syarikat diperlukan sebagai tahap perlindungan kedua sekiranya diplomasi gagal menyelesaikan masalah antarabangsa. Presiden merupakan salah satu pemimpin dalam dasar pertahanan. Inisiatif ini didasarkan pada kuasa perlembagaan sebagai ketua komander ataupun panglima angkatan bersenjata. Perlembagaan Amerika Syarikat memberi kuasa kepada Kongres untuk mengisytiharkan perang. Untuk pengetahuan kita, kali terakhir Amerika Syarikat secara rasmi mengisytiharkan perang adalah pada Disember tahun 1941, di mana sehari selepas Jepun menyerang Pearl Harbor. Jabatan Pertahanan adalah merupakan sumber penasihat utama Presiden mengenai dasar ketenteraan. Misi Jabatan Pertahanan Negara Amerika Syarikat adalah untuk menyediakan pasukan tentera yang diperlukan untuk mencegah peperangan dan memastikan keselamatan negara terjamin. Jabatan Pertahanan Negara Amerika Syarikat mempunyai 4,800 laman web di lebih 160 negara, manakala 2.91 juta anggota perkhidmatan dan orang awam yang terdapat di Amerika Syarikat. Belanjawan Pertahanan Nasional Negara Amerika Syarikat adalah sebanyak $740.5 bilion yang digunakan. Berikut merupakan jawatan eksekutif bagi Jabatan Pertahanan Negara Amerika Syarikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Alif bin Razlan akan membantahkan tentang persamaan dasar pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Antara persamaan yang boleh kita lihat adalah dari segi kertas putih pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Malaysia telah mewujudkan kertas putih pertahanan sebagai komitmen kerajaan dalam memperkukuhkan pertahanan negara. Kertas putih pertahanan ini telah disusun kepada 3 bahagian iaitu visi matlamat, strategi, cara dan kaedah pelaksanaan untuk mempertahankan kepentingan Malaysia. Bagi Amerika Syarikat pula, kertas putih pertahanan Amerika Syarikat atau lebih dikenali sebagai National Defense Strategy of the United States of America adalah sebagai mempromosikan kebebasan, keadilan dan martabat manusia dengan berusaha mengakhiri kezaliman, mempromosikan demokrasi yang berkesan dan memperluaskan kesejahteraan dan menghadapi cabaran masa dengan memimpin komuniti demokrasi yang semakin meningkat. Selain itu, Malaysia dan Amerika Syarikat juga terlibat dalam misi pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Antara misi tersebut adalah misi Kumpulan Bantuan Peralihan Bangsa-Bangsa Bersatu UNTAC pada tahun 1989. Misi ini adalah untuk memantau proses pendamaian dan pilihan raya di Namibia. Sumbangan yang telah dibuat oleh Malaysia adalah sebagai Regimen Askar Melayu Diraja, Batalion Infanteri Jurutera Tempur termasuk unit letupan dan pemerhati tentera. Manakala tentera Amerika Syarikat telah ditugaskan sebagai pengangkutan udara. Misi Lembaga Peralihan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Kemboja atau lebih dikenali sebagai United Nations Transitional Authority in Cambodia UNTAC pada tahun 1992 di bawah Resolusi 745 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tujuannya adalah untuk memulihkan keamanan dan pemerintahan sivil di negara yang hancur
puluhan tahun Perang Saudara dan Perang Dingin, intrik untuk mengadakan pilihan raya yang bebas dan adil yang membawa kepada perlembagaan baru dan untuk memulakan pemulihan negara. Nama saya Elisha Balkis binti Muhammad Azman, nombor matrik S56761. Saya akan menerangkan berkaitan perbandingan antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Setiap negara memiliki kekuatan tentera yang tersendiri. Namun, kekuatan tentera bagi setiap negara berlainan dari segi askar, kelengkapan tentera dan jet pejuang. Bagi negara Malaysia, tentera Malaysia memiliki lebih kurang 110,000 orang anggota tentera tetap dan 52,000 orang tentera simpanan dengan jumlah keseluruhan lebih kurang 429,000 orang tentera termasuk paramiliteri. Tentera darat di Raja Malaysia dengan lebih kurang 120,000 orang anggota memiliki 48 kereta kebal, 1,380,000 kenderaan berperisai dan 54 pelancar roket. Manakala tentera laut di Raja Malaysia dan tentera udara di Raja Malaysia masing-masing memiliki sejumlah 61 dan 147 aset. Global Firepower GFP memberikan penilaian indeks dengan kuasa sifar .6931 iaitu meletakkan negara kecil ini di tangga yang ke-44 di dunia untuk Angkatan Tentera Malaysia. Tambahan pula, aspek keselamatan dan pertahanan cyber Angkatan Tentera Malaysia iaitu ATM terus dipantau untuk memastikan semua ancaman terhadap rangkaian komunikasi pertahanan dapat ditangani dengan sewajarnya. Namun, berbeza pula dengan Amerika Syarikat di mana negara ini merupakan negara yang terkuat di dunia bagi pertahanan tentera. Kedudukan ini tidak tergoyahkan sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sudah tentu Amerika Syarikat menjadi negara dengan tentera terkuat di dunia kerana anggaran yang dikeluarkan juga tidak dapat dikurangkan, iaitu mencapai $601 bilion Amerika Syarikat atau sekitar 7,945 trilion United Wilayah Ketenteraan Amerika Syarikat. Yang ia diperkuatkan oleh 1.4 orang yang aktif dan 1.1 juta orang simpanan yang terlatih di darat. Amerika Syarikat juga mempunyai 8,840 tank, 41,000 kenderaan berperisai, 3,000 lagi senjata artileri dan 1,331 sistem kuda di udara. 13,444 orang 44 pesawat tentera termasuk 5,039 pesawat tempur, 5,739 pengangkutan pesawat terbang dan 957 helikopter. Perkhidmatan di laut. Amerika Syarikat juga mempunyai 415 kapal termasuk 19 kapal induk, 74 kapal selam dan 11 kapal kecil. Bagi negara Malaysia, strategi pertahanan yang digunakan oleh negara Malaysia ialah self-reliance di mana Malaysia mengambil pendekatan memulakan pembangunan ketenteraan sendiri. Keadaan ini mempengaruhi keputusan Malaysia untuk membangunkan Angkatan Tentera Malaysia dan melaksanakan dasar pertahanan yang self-reliance untuk memastikan bahawa negara dapat melindungi keselamatannya sendiri. Tambahan pula, kerajaan juga telah memperluaskan angkatan tenteranya dengan meningkatkan jumlah anggota tetap menjadi 12,000 angkatan tetap dan 6,000 pasukan simpanan serta membahaginya kepada 2 brigade, 7 batalion infanteri, 2 regimen pengintaian dan beberapa unit logistik. Selain itu, untuk memastikan kestabilan dalaman negara, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menerapkan strategi keselamatan dan pembangunan iaitu KESPEN pada tahun 1970 yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan pembangunan dan membasmi gerakan komunis. Manakala bagi negara Amerika Syarikat pula, strategi negara pertahanan baru yang pertama dalam satu dekad telah dikeluarkan pada 2018. Ia mempunyai 2 matlamat utama iaitu untuk mengembalikan daya saing Amerika dengan menyekat pesaing global iaitu Rusia dan China daripada mencabar Amerika Syarikat dan sekutu kita. Untuk mengelakkan pesaing-pesaing itu tidak meletakkan ketenteraman antarabangsa semasa. Tambahan pula, garis usaha strategi pertahanan nasional adalah dengan membina kekuatan yang lebih kuat. Cara paling kukuh untuk mengelakkan perang adalah bersiap sedia untuk memenangkan perang. Akhir sekali, reformasi yang mengubah cara mereka menjadi lebih baik. Perbezaan prinsip pertahanan Malaysia dan Amerika Syarikat. Di Malaysia, terdapat 6 prinsip-prinsip asas pertahanan negara yang digunakan. Yang pertama, berdikari. Kedua, pertahanan menyeluruh HANRU. Ketiga, diplomasi pertahanan. Keempat, langkah-langkah terhadap keganasan. Kelima, sokongan usaha PBB ke arah keamanan sejagat. Dan yang keenam, komitmen terhadap peraturan pertahanan 5 negara.
Sementara itu, prinsip pertahanan bagi negara Amerika Syarikat pula ialah maklumat hendaklah disediakan dengan lengkap dan mudah selaras dengan kehendak undang-undang negara itu. Seterusnya, Akta Kebebasan Maklumat akan disokong dalam bentuk huruf dan semangat. Akhir sekali, maklumat tidak akan diklasifikasikan atau dirahsiakan untuk melindungi kerajaan daripada kritikan atau rasa malu. Ini kerana pendedahan akan menjejaskan keselamatan negara, mengancam keselamatan atau privasi anggota kerajaan Amerika Syarikat. Perbezaan peruntukan pertahanan Malaysia dan Amerika Syarikat. Kerajaan Malaysia telah memperuntukkan sebanyak 16 bilion bagi Kementerian Pertahanan Malaysia (MINDEF) dan sebanyak 17 bilion bagi Kementerian Dalam Negeri (KDN) dalam Belanjawan 2021. Kerajaan juga telah meningkatkan peruntukan penyelenggaraan kepada 2.3 bilion bagi tahun 2021 berbanding 2 bilion pada tahun 2020. Tambahan pula, kerajaan juga telah meluluskan pembinaan 1,000 buah unit baharu rumah keluarga Angkatan Tentera dengan kos keseluruhan berjumlah hampir 500 juta bilion. Akhir sekali, kerajaan juga memperuntukkan sebanyak 27 juta kepada Cyber Security Malaysia untuk memperkukuhkan kawalan keselamatan cyber negara ini. Bagi negara Amerika Syarikat pula, negara itu telah membelanjakan sebanyak 686 bilion untuk pertahanan negara pada tahun 2019. Tambahan pula, terdapat dua kategori perbelanjaan besar mempunyai hubungannya erat dengan belanjawan pertahanan, walaupun secara teknikal mereka berada di luarnya. Yang pertama adalah faedah dan perkhidmatan veteran, yang mana Kerajaan Persekutuan membelanjakan sebanyak 200 bilion pada tahun 2019. Yang kedua, urusan antarabangsa yang mana Kerajaan Persekutuan menumpukan 53 bilion pada tahun 2019 untuk aktiviti seperti bantuan kemanusiaan dan pembangunan antarabangsa. Okey, kesimpulannya, dasar pertahanan negara antara Malaysia dengan Amerika Syarikat dapat menjaminkan keselamatan negara. Selain itu juga, hubungan yang erat antara Malaysia dengan Amerika Syarikat ini dapat membantu memperkuatkan lagi negara Malaysia. Dasar pertahanan ini membolehkan Malaysia berkembang di rantau yang akan memberikan kesan yang positif kepada keselamatan dan juga pembangunan negara. Malaysia mengakui bahawa Amerika Syarikat akan tetap menjadi kuasa utama dan memainkan peranan penting dalam membentuk persekitaran strategik rantau. Sesuai dengan kerjasama pertahanan Malaysia dan Amerika Syarikat, ini memberi sokongan yang diperlukan untuk membina keyakinan dan untuk memastikan bahawa kepentingan pertahanan dan ekonomi nasional Malaysia. Malaysia turut memberi sokongan kepada hubungan kerjasama antara dua hala negeri-negeri ASEAN. Hal ini adalah bertujuan untuk menjamin kestabilan antara negara-negara ASEAN. Selain itu juga, selaras dengan perkembangan di rantau Asia Pasifik akan terus dipengaruhi oleh hubungan antara Amerika Syarikat, China dan Jepun. Walaupun Malaysia menyedari betapa penting kerjasama antara serantau bantuan luar, Malaysia juga turut yakin bahawa dengan pelaksanaan dasar keupayaan berdikari akan seharusnya terus menjadi tonggak pertahanan negara. Seterusnya ialah cadangan. Antara cadangan yang boleh dilontarkan ialah Malaysia menolak penggunaan ancaman dan penggunaan kekuatan sebagai cara penyelesaian konflik internasional dan menganjurkan dan mempraktikkan penyelesaian perselisihan secara damai. Dasar pertahanan nasional menggambarkan ini melalui penerapan strategi pertahanan berdasarkan diplomasi pertahanan dua hala dan pelbagai hala yang dicapai melalui kerjasama serantau dan antarabangsa. Sebagai anggota masyarakat antarabangsa, Malaysia mempunyai tanggungjawab dan tanggungjawab moral untuk memastikan susunan dunia sosial dan ekonomi yang adil. Petunjuk strategik lain yang perlu dipertimbangkan adalah kerjasama dan interoperability antara perkhidmatan, pemisahan wilayah secara geografi dan kemungkinan situasi konflik dua teater dan penggunaan kekuatan tentera luar. Selain itu juga, kemakmuran negara yang berurusan hanya akan tercapai berikutan penyelesaian penyebab utama konflik politik dan sosial. Persahabatan serta hubungan diplomatik dan saling menghormati adalah elemen paling penting dalam hubungan antara dua hala Malaysia dengan sekutu dan disokong oleh hubungan sejarah dan sosial di antara kedua-dua negara.